Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita akan tengok soalan nombor 3 terakhir SBP Kimia 2019 kertas 2. So mari kita tengok. Okay, so raya 3.1 menunjukkan susunan elektron bagi sebatan J yang terbentuk apabila unsur X berbeza dan balas dengan unsur Y. Soalan 1 dicakap nyatakan jenis ikatan di dalam sebatan J. So jenis ikatannya ada dua je, ikatan ionik dengan ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen dia kongsi-kongsi, kalau dia ionik dia derma terima. Jadi kalau soalan yang ni kita tengok dia ada minus, dia ada yang derma, ada yang diterima lah, negatif dengan 2 plus U. Jadi dia ialah sebatan ionik. Soalan kedua tuliskan susunan elektron bagi atom X. Atom X tu dia 28. Kalau kita tengok dia punya elektron, lepas tu kat luar tu ada 2 plus. So maksudnya dia dah dermakan 2. Jadi asal dia ada 282. So soalan 3 pula, persamaan kimia bagi tindak balas antara unsur X dan Y membentuk sebatan J. So persamaan kimia dia X1 tu tambah dengan Y2 sebab dia kena bergerak 2 Y tu menghasilkan XY2. Okey. So soalan B dikata raja 3.2 menunjukkan susunan elektron bagi atom unsur-unsur P, Q dan R. Beberapa atom-atom ini boleh membentuk pelarut organik. 1. Cadangkan atom-atom yang boleh bertindak balas untuk membentuk sebatan yang sama jenis dengan pelarut yang digunakan dalam kosmetik dan perubatan. So jawapan dia Q dan R. Sebab apa? Sebab kalau Q dengan R, dia akan membentuk sebatan kovalen. Tapi kalau macam contohnya kalau kita pakai P dengan Q, nanti dia akan jadi sebatan ionik tau. Jadi kita tak boleh. Kita memang kena pakai sebatan kovalen. So kenalah pakai atom Q dengan R. So soalan 2 kata tuliskan formula kimia bagi sebatan yang terbentuk. Jadi kalau kita tengok R tu dia tak cukup lagi 1. Q tu ada 4. Jadi maksudnya macam mana kita nak bentukkan dia, kita kena ada 4 R. Supaya nanti dia akan ambil setiap satu daripada atom Q punya elektron valence tu untuk masuk ke dalam R. So akan ada 4 R lah. So semua tu akan masuk dekat dalam salah satu daripada elektron-elektron yang ada dalam elektron valence. Okay. So soalan 3, lukiskan susunan elektron bagi sebatan yang terbentuk. Jadi macam saya cakap tadi, dia akan kongsi dia punya setiap daripada elektron valence tu, sebab dia tak cukup satu kan. So dia akan ambil satu daripada Q tu untuk R, sebab R tak cukup satu. Lepas tu dia daripada R tu pula dia akan kongsi satu elektron untuk Q. Sebab tu dekat bahagian persilangan tu dia ada dua elektron. So maksudnya 2, 2, 2, 2. So maksudnya Q tak akan cukup 8. Yang R tu pun akan dapat satu, setiap satu daripada R. So R akan dapat satu, salah satu. Q akan dapat satu daripada R, satu elektron daripada setiap R. So dia akan cukup 8 lah. C. Sebatan J mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi daripada sebatan yang terbentuk dalam 3B1. Terangkan jawapan anda. So kalau soalan ni kita tengok tadi, sebatan J itu sebatan ion. Yang sebatan terbentuk tu pula sebatan kovalen. Jadi kalau dia sebatan ion, key point yang pertama dia mempunyai daya tarikan elektrostatik yang kuat antara ion. Tu key point yang pertama. Kalau dia kata 3B1 tu pula, dia mempunyai daya tarikan antara molekul yang lemah tau. Tu key point yang kedua. Jadi key point yang ketiga ni kita boleh cakap yang kalau kita pilih sebatan J, lebih banyak tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan dalam sebatan J. Tu kalau kita pakai sebatan J. Kalau kita pakai sebatan yang terbentuk tu, kurang tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan dalam sebatan yang terbentuk di 3B1. Tu kalau kita pilih 3B1 lah. Okay. So itu saja daripada saya. Terima kasih.